soal di sini pasal sebenarnya mudah-mudah ni lah. Kematian sesuatu yang pasti. Oh, itu kita tahu. Tak ada orang yang tak mati. Mati ialah kiamat bagi individu, bagi langkah pertama menuju ke alam akhirat. Mati ni step pertama menuju akhirat. Mudah kan? Sikit. Jom cabut nyawa akhirat lagi. Bukankah diri kita terdiri daripada jasad, ini bagi fizikal, dan roh? Dua unsur ini bersepadu ketika kita hidup. Apabila sampai saat berlakunya kematian, roh keluar daripada badan. Bapa ketika roh keluar dia jadi sakit orang. Dia ceritakan dalam hadis Nabi disebut tidak ada sakit yang dia rasa. Ialah ketika roh nak cabut daripada nyawa, daripada badan. Tak nak kali. Baik, bila roh cabut, badan akan dibandi dan solat mayat. Bagi kita Islam dilakukan ke atasnya, kemudian dikebumikan. Manakala roh pergi ke alam roh, ianya tidak mati. Roh tak mati. Kemudian badan pada asalnya tiada kemudian. Badan pada asalnya tiada kemudian ada. Badan pada asalnya tak ada, kemudian ada. Roh juga asalnya tiada, kemudian ada dan terus ada. Itu beza dia. Badan dengan roh sama-sama tak ada. Roh jadi dulu. Bila ada badan, roh pun masih dalam badan. Hiduplah kita tadi. Sama tak ada dah pada. Bila cabut, roh tetap ada, badan cuma tak ada. Roh ketika dijadikan berada di alam roh, kemudian barulah Allah masukkan ke dalam badan ketika kita berada di dalam roh ini. Masa duduk di alam roh itulah. Tak ada siapa tua, siapa muda masa itu enggak. Tua muda ni bila jadi masuk dalam jasad. Sebab disebut dalam Al-Quran surah apa tu, bila dihimpunkan, bila Allah menyebut alastu bi rabbikum, kan? Tidakkah aku ini Tuhan kamu semua? Maka kita jawab, qalu, berjawablah, dulu tu balas syahid. Maknanya semua tu roh tu hak tua, hak muda, start daripada Nabi Adam sampai kiamat tu dulu setempat. Jadi hakikat itu barangkali dibuat sekali pun ada siapa dia dapat maklumat baca mengenai adakah kejadian roh itu dibuat sekali pun, ya? Ada siapa dia? Tak ada baca dalam baca mana-mana. Tak ada dah. Sekali ada saya baca tapi tak ada saya. Tak boleh ada. Ada dia kata sekali. Maknanya Nabi ada yang Nabi Muhammad kalau mana ada. Dia dah Nabi awak kita pun sekali. Sekali dulu. Cuma masa dia masa Nabi ada dulu. Lepas tu gigi orang lain dah. Jadi tua muda kita ni, tua muda dari segi jasad saja. Roh sama tua. Kalau setara tu punya dah. Kalau siapa yang ada jumpa baca yang baru, tu lu maklum lah. Saya tak jumpa dia. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya Imam Ahmad tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Kita tahulah kepada mereka ruh itu urusan Tuhan. Apa ada tak baca. Kita tak seroyah, kita tak reti ke. Kalau dia tanya kita, adakah roh dijadikan serentak ataupun tidak serentak? Kita pun kata kalau cara roh pasal dalam yas'alunaka 'anil ruh, mereka akan bertanya dia Muhammad tentang roh. Tuhan ajar Nabi kulir ruh, katakan ya Muhammad bahawa roh itu min amri rabbik, urusan Tuhanmu. Gitu deh. Apalah tak tahu dah. Apabila kita dibangkitkan semula dari alam kubur, roh akan dikembalikan bersatu semula dengan badan. Jasad lain dah ada. Jasad lain dah memang. Dia kuasa takut pula baca bulan ini. Kuasa seriang kita. Demikianlah Maha berkuasa dan Maha pencipta Allah. Wallahu a'lam. Apabila berlaku kematian, fikiran kita lebih tertumpu kepada jasmani yang telah rosak dan kurang memberi perhatian kepada ruh
yang telah berpisah dengan badan yang masih hidup. Kita ada dunia, kita cara pandai kita lebih pada dulu. Kita tidak rawat mana dulu. Kita rawat badan dah. Tak pandai lagi makan vitamin, di mana buat macam-macam sauna ke apa. Nak suruh jadi nak suruh jadi pandai ni, jadi model dah. Tapi kita tak rawat mana dulu. Padahal waktu sebentar aja. Orang kakak belum kita masuk dalam badai semula. Kita tak cara mana. Teh bulu tu hari-hari teh. Cocok lagi, cocok. Cocok lagi. Ada jadi pun ada kita jadi ya. Ada saya itu. Sakit. Roh inilah sebenarnya teras diri manusia. Tanpa roh manusia akan menjadi rosak. Kita ni boleh diri jadi bunga tak bunuh ni. Fikir roh ada cabut sebentar roh. Tak akan boleh pula. Maknanya itulah peranan roh. Repuk dan hancur serta bercampur aduk dengan tanah dan akhirnya menjadi tanah semula. Balik semula. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum. Daripada tanahlah dijadikan dan kepada tanah dikembalikan. Apabila mengingatkan mati, manusia akan terkedu sebentar. Punya orang mati cuma kita sementara. Kemudian selepas beberapa ketika melupai pula. Itu hikmat Tuhan buat begitu. Dia tidak buat kita puasa bercuma sama-sama. Dia tak buat kerja lagi kan. Kita perasan bila keluarga terdekat mati, kita rasa kita akan kesedihan sepanjang hayat bahasa tu. Lepas tu kalau mokok orang, kalau mokok. Itu juga hikmah juga. Manusia bukan tidak takut mati. Semua manusia memang takut mati, tetapi Allah Maha Bijaksana menjadikan rasa takut itu tidak keterlaluan. Nampak tak? Tidak berdoa. Sebaliknya Allah juga menyediakan ketenangan dan kegembiraan kepada manusia semasa hidup di dunia ini. Dengan itu manusia boleh terus hidup dan mampu membuat persediaan menghadapi kematian. Banyak kitab-kitab Tazkiratul Maut dia menyebut bahawa kita mengingatkan kematian itu satu ibadat. Kita ingat kematian itu satu ibadat. Boleh pahala ingat kematian. Itulah hakikat hidup di dunia yang manusia perlu pahami. Firman Allah dalam surah Ali Imran, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap ia bernyawa akan merasai mati. Tengok dia sing ayat dia ada guna za'iqatul maut. Dia tidak sebut kullu nafsin yamutu. Setiap yang hidup mati. Za'iqatul maut. Za' maknanya kecap. Supaya kalau kita ambil makan ni, kita boleh lihat panggil zaqa. Zuq. Rasa. Bapa bunuh kan ada rasa. Inilah disebut kesakitan, kepayahan mati. Sakit yang tak pernah kita rasa, kita akan rasa lah. Kok mana Tuhan kata tak terkecuali. Dan kalau kita tengok dalam sirah ketika Rasulullah sendiri gitu kan, ketika dia nak cabut nyawa tu kan, diriwayatkan dia tidak pernah tengok Rasulullah tu gelisah secara begitu sakit. Dia ambil, siapa tak ada guna buat dia kan, dia ambil, dia sebut air dalam kodah tu satu bekas kayu kan, dia celup tangan dia kan, dia comot. Dia sebut, dia kata, di situlah gambaran dia sebut. Dia kata sebenarnya kematian ini menyakitkan. Dia sebut sakit. Jadi sebab itu Tuhan guna za'iqatul maut, akan kejap. Setiap ia bernyawa akan kejap kematian. Boleh jumpa sekali seorang kita. Cuma kita minta doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta Tuhan beri ini. Nak suruh kecuali tak kecuali dia beri ini. Doa ni dia ada ni kena baca acak-acak biar ada soal. Minta beri ini sakaratul maut. Sebab kita nak lagi tak boleh jumpa. Bila Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut,
Setiap yang hidup akan mengecapi kematian. Allah. Pasal tu macam rumah baik pada hak tu mana definisi kau baik jahat macam mana? ada orang baik ada Oh, okay. Maksudnya tengok mati. kan tu Oh, tu memang ada lah tu. Bila dia tu macam tak ada bila timbangnya dia berat, dia dulu dengan baik, maka dulu tu baik kan? Amalan-amalan dia bermula daripada nak mati tu Tuhan beri rahmat dia. Sampai mahu dia sit dia ingin dia. Sakit tetap sakit, tapi kita minta ini biar pandai kan, biar kita boleh takut dah. Sebab hak mati dia tak ada royak, tak ada royak dah. Dia tak ada royak, sakit, nak cerita tak boleh dah. Dia rasa sesuatu. Bukan dia rasa, kita akan rasa. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Situ kejayaan manusia. Faman zuhziha 'anil nar, siapa dia yang lepas daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Inilah baru betul-betul kejayaan. Bukan kejayaan atas dunia, kejayaan nisbi, kejayaan sementara. Kalau Tuhan sebut orang yang berjaya semua, faqad faz, sesungguhnya dia berjaya. Siapa dia? Zuhziha 'anil nar, lepas daripada neraka, wa udkhilal jannah, masuk syurga. Itu baru berjaya. Jadi kita nak cari kejayaan tu lalu ni. Berempah pula kita duduk atas dunia ni. Sebelum nyawa ni, sebelum ruh ni berpisah daripada jasad ni, kau ni yang kita duduk gila ni, duduk suburkan supaya kita boleh mencapai kejayaan yang disebut sini. Tengok dia akhir sekali, sesungguhnya dia apa? Kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pakat kebesaran. Itu tafsir dia lah. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Tertipu punya kita. Jadi terpedaya. 5 minit lagi kan, sebab hari ni special sikit kamu ya. Kita tengah hari saya. Kalau orang hak dia rasa dia nak mati, okey. Dia minta kita ubat tidur, dia nak tetap itu dia. Obat tidur tu kalau dia nak membunuh tu tak boleh juga, tapi kalau tak tahan Ya, kau pun mana kalau membunuh ni nak mati dalam tak boleh bunuh. Tahap tu kena tanya mufti obat tidur dan mana fungsi dia dulu. Sebabnya COVID ni ramai dia tidur kan. Tapi dia kata kerana tak tahan sakit dah. Dan dia ada hukum kat sini. apa namanya? Cocok. Bukan ditidurkan. Dan dia tidur tu patutnya mufti kena jawab lah, masa tak ada. Dan Nabi di situ dia kata dia tidak boleh. Dia kata kalau kita ditidur kerana orang ni tak tahan, dia tidak nak bunuh, tapi kebanyakan ditidur maka tidur sudah. Dia kata bukan kerana ditidurkan tak tu, dia tu memang nak mati je. Dia kata kan? Dengan doktor kata dia nak mati je, cuma masa dekat nak mati tu dia tak tahan dah sebab sakit dia. Jadi kalau semua surga dah. Saya bukan kena tak. Yang dia termasuk lagi ni, dia sebut dulu di antara orang mati syahid ialah penyakit taun. Jadi taun ni penyakit berjangkit COVID ni 5 tahun. Jadi dusit tu kan, itu ada. Maknanya bila orang itu kena penyakit yang dahsyat kan, itu boleh dipanggil syahid kan, syahid kecil kan. Baik, firman Allah dalam surah kita baca Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Baru kita masuk minggu depan ni, poin ni boleh istiwa selepas kematian. Jadi hari ni ada jangkauan sikit. Kita ambil 20 minit, kita start 10 sub.
10 12. Boleh tak? Start dulu. Kau start. Start dia mulai 10 sen. Boleh tu kita kan ni. Ready dah kan? Boleh dah.